Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat kurniaannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Keduanya, insya-Allah kuliah kita pada pagi ini Ustaz namakan dia sebagai kuliah khas di bawah tajuk siasah syar'iyah, dan maudhu' tajuk yang kita kemukakan pada pagi ini berbunyi implikasi kekalahan calon muslim kepada calon non-muslim dalam pilihan raya menurut perspektif siasah syar'iyah. Itu tajuknya. Mungkin agak sensasi. Apapun, pertama sekali Ustaz cuba menjelaskan beberapa keadaan sebelum kita bincang tajuk ini. Pertamanya ialah, kalau ada masjid ataupun surau menyebut mana-mana ustaz tidak dibenarkan bercakap bab politik kepartian dalam surau dan masjid kerana ia boleh menimbulkan ketegangan dan akan mengguriskan hati banyak pihak, maka saya menyebut saya menyokong 100%. Maknanya ustaz menyokong 100% pihak AJK surau atau masjid yang mengeluarkan arahan sedemikian rupa. Memang tak elok sangat seorang ustaz bercakap politik kepartian dalam masjid. Akan tetapi, jika sekiranya ustaz itu dia berkuliah bukan politik kepartian tetapi politik Islam, maka pada masa itu kita tidak boleh untuk mengatakan tidak boleh kepada ustaz berkenaan, kerana Islam adalah agama yang syumul. Sebagaimana kita boleh menerima hakikat dalam Islam ada bab salat, dalam Islam ada bab puasa, zakat, haji, dalam Islam juga ada bab pemerintahan, dalam Islam juga ada bab cara nak pilih pemimpin, dalam Islam juga ada bab cara mentadbir negara dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia membabitkan pertaruhan di antara syurga dan neraka, di antara dosa dan pahala, di antara mendapat redha ataupun laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru tajuk yang Ustaz kemukakan pada pagi ini adalah berada di bawah tajuk politik Islam, bukan politik kepartian. Ini letak dasar dulu ya. Yang keduanya ialah, memandangkan tajuk ini mungkin agak sensitif pada setengah pihak, maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya biarlah kita berbincang secara ilmiah, secara akademik, bukan secara sentimen. Pinggirkan dulu soal sentimen-sentimen yang lain dan kosongkan minda dan pemikiran kita, masuk ke surau ubudiyah dan letak suatu keadaan aku datang ni nak cari ilmu agama. Dan kalaulah yang ustaz sebut itu tak betul, kita boleh angkat tangan tanya, wahai Ustaz Azhar, statement saudara ni tak betul. Kalau tak betul, dan kalau ia betul, maka tidak ada sebab untuk kita tidak mengikuti perkara yang betul. Apapun, kita berbincang secara akademik, secara ilmiah, secara rasional dan bukannya secara emosional. Kita profesional dalam perkara ini. Okey. Dalam kertas ringkas ini Ustaz kemukakan lebih kurang 6 poin utama untuk dibincang. Dan kita ada rujukan kes. Rujukan kes ini bukanlah satu isu yang besar, tetapi sekadar untuk memudahkan saudara faham sahaja.
Pada poin yang pertama, Ustaz bentangkan rujukan KIS. Pada pilihan raya kecil di Ijuk, Hindu diwakili oleh KR Pratibhan mendapat 5,884 undi, manakala calon Islam diwakili oleh Tan Sri Khalid Ibrahim mendapat 4,034 undi. Majoriti Hindu menang ialah 1,850. Peratus pengundi keseluruhannya ialah 51.4% Melayu, 28.16% India dan 20.59% adalah Cina. Kesimpulannya ialah satu kawasan Dewan Undangan Negeri yang majoritinya ialah orang-orang Melayu Islam, 51% ke atas, manakala calon yang bertanding pertama calon Islam, kedua calon Hindu. Kalau kita mengambil pertimbangan orang-orang Islam semuanya menyokong calon Islam, maka pada masa itu pastinya calon Islamin akan menang, walaupun tidak mendapat undi, walaupun satu undi daripada calon Hindu, daripada orang-orang Hindu ataupun orang-orang Cina yang beragama, yang menganut agama Hindu dan agama Buddha. Itu senario yang saudara mudah faham. Tapi sekarang apakah daya, rata-rata mendapati saluran mengundi yang kalaupun tempat itu majoriti orang-orang Melayu, tetap juga diberi undi kepada Hindu yang berakhir dengan calon Islam itu kalah. Maka timbullah senario, apa hukum orang Islam yang mengundi calon Hindu? Itu maudhu'nya. Halal ke, haram ke, wajib ke, sunnah ke, makruh ke, dan bagaimana implikasinya. Kita bukan bercakap sekadar implikasi di dunia, bahkan sampai ke implikasi di akhirat itu sendiri. Ini persoalan yang ada di hadapan kita. Faham semua kan? Okey. Ni senyap dia macam ni. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, di hadapan pada kertas ini Ustaz kemukakan nas-nas daripada Al-Quranul Karim, dan ia dipecah dua nas tersebut. Pada yang pertama, pada yang kedua, pandangan Islam terhadap mereka yang memilih pemimpin Muslim tetapi memiliki dasar perjuangan yang menyeleweng daripada Islam. Artinya kita menyelongkar nas-nas Al-Quranul Karim terhadap seseorang Islam di mana dia menyokong, mengundi, memangkah pilihan raya, calonnya bukan non-Muslim, orang Islam juga, cuma walaupun dia Islam tetapi fikrahnya bukan fikrah Islam, perjuangannya bukan perjuangan Islam, manifestonya bukan manifesto Islam. Dia mungkin saja sekular, dia mungkin saja nasionalis, dia mungkin saja pragmatis. Jadi apa hukum orang Islam yang terus memberikan sokongan kepada pemimpin ini dalam keadaan di sana adanya calon lain yang Islam dan berjuang atas nama Islam? Ada calon lain Islam juga dan berjuang atas nama Islam, tapi tak disokongnya. Sebaliknya yang disokong ialah orang Islam yang berjuang atas dasar yang bukan Islam. Apapun para hadirin sekalian, Ustaz tak nak bentang perbincangan ini. Sekadar Ustaz letakkan, pertama saudara berujuk dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13, ayat yang ke-21. Keduanya surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22, ayat yang ke-66. Kenapa Ustaz tak nak bincang panjang? Sebab tajuk yang depan kita ni ialah langsung calon non-Muslim. Maka dia perlu dibincang pada poin yang ketiga. Di poin yang ketiga, pandangan Islam terhadap mereka yang memilih pemimpin non-Muslim dalam keadaan meninggalkan calon pemimpin Islam. Ini yang kita nak bincang. Ustaz kemukakan di sini 3